soalan yang nak tanya macam mana? Yang soalan tadi yang katakan sama ada orang dah kena sabit di Malaysia, Masjar. Kita bagi salam dulu lah. Kita harmoni sikit, say hi to follower apa semua kan. So, Halo, selamat petang pada semua-semua yang mendengar live hari ini. Satu soalan telah ditimbulkan pada saya, sama ada warga asing yang telah disabit bersalah atas apa-apa jenayah di Malaysia masih wajar boleh tinggal di negara kita. Berdasarkan pada peruntukan undang-undang yang sedia ada di dalam Malaysia, di mana Akta Immigration, Akta 155 jelas menyatakan bahawa jika mana-mana orang warga asing yang berada di negara kita, sama ada seseorang itu mempunyai PR, okey, penduduk tetap di Malaysia, jika didapati bersalah atas mana-mana sabitan jenayah, maka Jabatan Immigration Malaysia wajar untuk menahan mereka, membatalkan PAS yang dipegangi dan usir mereka ke negara asal. Itulah undang-undangnya. Tetapi walaupun mereka ada ni peruntukan undang-undang kata bahawa sesiapa yang disabit bersalah di Malaysia ni, mereka wajar dibatalkan PAS dan yang terpulang. Tetapi Jabatan Immigration Malaysia, di mana Ketua Pengarah Immigration Malaysia juga terpaksa mengikuti prosedur-prosedur yang sedia ada dalam peruntukan Akta Immigration, Akta 155. Di bawah Seksyen 8 kurungan 3 kurungan D Roman 1 dan 2 jelas menyatakan mana-mana orang yang telah disabit bersalah atas apa-apa kesalahan jenayah, maka mereka merupakan seorang imigran larangan untuk berada di negara kita. Walau bagaimanapun, mereka jika mempunyai PAS yang berada di Malaysia, jika kesalahan itu mereka hanyalah denda saja, mereka hanya bayar denda, maka selepas bayar denda, mahkamah akan bebaskan mereka. Walaupun mereka bayar denda, merujuk peruntukan di bawah Seksyen 9 Akta Immigration, maka satu notis untuk pembatalan PAS boleh dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Begitu juga berdasarkan pada peraturan-peraturan immigration di bawah Peraturan 19, Jabatan Immigration Malaysia boleh mengeluarkan satu notis. Dia ada dua, satu peraturan, satu akta. Akta Seksyen 9, Peraturan Seksyen 19/3 nyatakan bahawa notis pembatalan PAS boleh dikeluarkan terhadap mereka, dan jika notis tersebut tu tidak dapat disampaikan kepada alamat yang terakhir, maka notis tersebut juga boleh diwartakan dalam masa 7 hari, sama ada penerimaan notis tersebut ataupun pewartaan notis untuk pembatalan PAS. Seorang yang migran ni boleh membuat rayuan kepada menteri. Tetapi jika rayuan mereka ditolak, maka mereka boleh ditahan semula di bawah Seksyen 35 Akta Immigration, dan PAS mereka dibatalkan dan mereka harus diusir keluar ke negara asal. Itulah undang-undang. Jika didapati ada ramai yang di Malaysia ini telah ditangkap dan dipesabit bersalah atas jenayah-jenayah dan masih dibebaskan dan berkeliaran di Malaysia, maka saya rasa kemungkinan Jabatan Immigration Malaysia tidak mengetahui, kerana ini adalah tangkapan pihak polis, PDRM. Jika sesuatu kesalahan ditangkap oleh Jabatan Immigration Malaysia, wajar, walaupun kesalahan salah guna PAS di bawah Peraturan 39B. Jika tangkapan immigration, walaupun peraturan bayar denda, Jabatan Immigration Malaysia akan seterusnya setelah bayar denda tahan semula di bawah Seksyen 35, batalkan PAS dan usir. Walaupun firma saya telah banyak kali mencabar kerana Jabatan Immigration Malaysia tidak mengikuti prosedur
di mana mereka harus dibebaskan. Satu notis pembatalan PAS perlu dikeluarkan, dan selepas itu barulah mereka boleh membatalkan PAS dan hantar keluar. Oleh kerana tidak mengikuti prosedur-prosedur, atas alasan itulah ketidakpatuhan kepada prosedur, firma kami selalunya mencabar Jabatan Imigresen Malaysia dalam satu permohonan writ habeas corpus dan mengarahkan untuk mereka dibebaskan. Ini adalah hanya kesalahan bagi kesalahan salah guna PAS. Contohnya salah guna PAS tu di mana kesalahannya adalah di bawah Section 39B, Peraturan 39B. Di mana dia seorang tu warga asing kerja di syarikat A tetapi didapati bekerja di syarikat B. Itulah salah guna PAS. Walaupun kesalahan yang bukannya serius, maka Jabatan Imigresen Malaysia masih wajar dan selalunya akan tahan dia semula walaupun dah bayar denda dan usir mereka keluar. Inilah undang-undang orang Malaysia bagi warga-warga asing. Walaupun seseorang itu telah berkahwin dengan seorang warga negara Malaysia dan mempunyai visa kepada suami atau visa kepada isteri, dan telah juga mendapat satu penempatan tetap PR atau mendapatkan IC merah, mereka masih, jika didapati terdapat sabitan bersalah atas mana-mana jenayah, mereka juga ditahan dan diusir keluar ke negara asal. Jika mereka telah berkahwin dan mempunyai anak-anak di Malaysia, maka isteri atau suami yang warga negara Malaysia juga perlu membuat rayuan di Jabatan Imigresen Malaysia agar diberi satu peluang supaya dibebaskan. Atas budi bicara Ketua Pengarah Imigresen, mereka wajar dibebaskan, tapi tidak semestinya, kerana ini adalah budi bicara Jabatan Imigresen Malaysia. Inilah rang undang-undang Malaysia. Okey, jadi ada satu soalan lagi saya nak tanya berkenaan, okeylah. Contoh kata tadi macam you cakap dia salah seorang warga asing ni telah disabitkan dengan sabitan jenayah kan. Jadi mungkin immigration tak tahu tentang pembabitan dan penglibatan dia tentang jenayah-jenayah yang dia telah lakukan dekat Malaysia ni. Jadi apakah tindakan netizen ataupun rakyat Malaysia untuk bekerjasama dengan pihak immigration untuk memberitahu hal yang sebenar tentang individu inilah? Ikut prosedur sebenarnya, jika seseorang itu telah disabit bersalah dan dibayar denda atau hukuman penjara, okey, jika warga asing dia ada dua no. Jika bayar denda, jika tangkapan pihak PDRM, jika dah bayar denda di mahkamah, selepas bayar denda mereka dibebaskan. Tapi ada juga kes-kes di mana DPP akan arahkan rujuk kepada immigration. DPP ataupun hakim mahkamah atau magistrate tidak mempunyai kuasa di mana memberi satu perintah pengusiran. Tidak ada. Untuk pengusiran warga asing adalah kuasa eksklusif Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Hanya Ketua Pengarah Imigresen Malaysia saja boleh bagi arahan untuk pengusiran. Tetapi selalunya dalam kes-kes di mahkamah untuk selalunya dirujuk tindakan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Rujuk kepada Jabatan Imigresen. Jika dah polis akan serah pada immigration. Jika ada perintah mahkamah, diserah pada immigration. Dan immigration akan tahan semula dan akan batalkan PAS dan usir. Itulah prosedurnya. Tapi jika immigration tidak mengetahui, kita tidak boleh salahkan immigration. Jadi boleh buat satu laporan kepada Jabatan Imigresen Malaysia dengan bukti-bukti terkukuh bahawa seorang itu telah terdapat banyak kes-kes jenayah dan telah disabit bersalah di jenayah. Tapi di sini juga kena bagi pandangan yang berbeza. Jika seorang itu dituduh di mahkamah, tidak semestinya dia telah disabit bersalah. Jika seorang itu telah dituduh di mahkamah, maka dia boleh dibebaskan dengan jaminan. Itu budi bicara mahkamah, dibebaskan dengan jaminan. Bila dah bebaskan dengan jaminan, maka kes dia akan berjalan sehingga kes dia selesai bicara. Dan hanya selepas kes dia selesai bicara, barulah dapat pastikan sama ada orang tu disabit bersalah atau tidak. Sehingga itu seorang tu masih lagi bebas. Jika hanya ada bukti-bukti menyatakan, jika seorang itu telah ditahan oleh polis, lepas tu kes dia tidak lekat, kita tak boleh kata dia bersabit salah. Tapi jika ada bukti-bukti kukuh yang menyatakan bahawa seorang tu disabit bersalah, maksud saya warga asing warga asing. Kita cerita pasal warga asing. Warga asing dikatakan bersabit bersalah atas jenayah
mana-mana jenayah, maka Jabatan Imigresen Malaysia dengan kuasa Ketua Pengarah Imigresen yang eksklusif boleh batalkan PAS dan usir mereka keluar. Tak kira sama ada dia dapat kahwin dengan warga negara Malaysia atau tidak. Tapi itu masih lagi budi bicara jika ada rayuan daripada isteri atau warga negara yang suami yang boleh membuat rayuan agar mereka dibebaskan berpandangan pada anak-anak mereka warga negara Malaysia. Itu budi bicara. Itulah undang-undang Malaysia yang sedia tu. Contohnya lah kalau macam orang Malaysia perempuan kahwin dengan orang Myanmar ke Burma ke kan, contoh dia dapat anak dekat sini, hak penjagaan anak tu adalah kepada isteri ataupun kepada... Itu kewenangan pada warga negara Malaysia. Kalau dia warga negara Malaysia, isteri boleh dapatkan kewarganegaraan Malaysia. Boleh. Jadi status anak tu pula yang lahir di sini, adakah anak itu warga negara Malaysia ataupun tidak? Warga negara Malaysia. Jika isteri atau suami dia warga negara Malaysia, boleh dapat warga negara Malaysia. Ya, So berbalik semula dengan soalan-soalan. Kerana kalau isteri dia warga negara Malaysia dan suami dia telah mendapatkan PAS supporting daripada isteri. PAS untuk lanjutan daripada isteri. So dia boleh dapat warga negara Malaysia sendiri. Tapi sekiranya macam warga asing ni dia pemegang MyKas kan. Jadi MyKas dia telah tamat tempoh dan tidak diperbaharui oleh Jabatan Pendaftaran Negara, adakah immigration itu berhak untuk buat penangkapan? Memang betul. Jika PAS temporary card, PAS MyKas tu adalah temporary document yang diberi. Ini adalah satu peruntukan warga Jabatan Imigresen Malaysia dan dengan kaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, membenarkan di mana ada ni terdapat ramai orang kata bila dilahirkan di Malaysia tidak ada dokumen-dokumen. Jadi adalah satu program tu untuk MyKas. Dan MyKas ni diberi tempoh untuk 5 tahun untuk kajian bagi Jabatan Pendaftaran Negara untuk kajian sama ada benar mereka lahir di sini atau tidak macam tu. Jika mereka berpuas hati, mungkin mereka boleh dapat lanjutan, mungkin boleh dapat PAS penduduk tetap. Itu semua budi bicara Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen Malaysia. Jika tidak dilanjutkan, maka dia tidak mempunyai PAS lah. Itu PAS temporary, sementara. Kira dah mati kita lah PAS tu. kita baca dia punya kad MyKas tu, My card green card tu tunjukkan kad sementara. Dia bukan kata kad pengenalan sementara. Dia kata penduduk tetap sementara. Dia bukan dia penduduk tetap sini di Malaysia. Dia dah expire, dia mesti dia hantar pulang ke negara asal. Itulah undang-undang yang mantap yang ada di Malaysia ni. Okey, lagi satu soalan Mak. Adakah seseorang warga negara bukan warga negara Malaysia, warga negara asing boleh isu saman sivil kepada rakyat Malaysia? Boleh. Tak ada. Ini undang-undang kuasa semua boleh. Siapa-siapa nak buat isu saman sivil, tak nak isu saman sivil boleh. Itu hak dia. Tapi sama ada dia akan berjaya atau tidak, ini adalah satu soalan yang akan diberi pandangan oleh mahkamah. Siapa-siapa boleh ambil tindakan. Siapa-siapa boleh tunjukkan jari pada mana-mana. Tetapi sama ada dia boleh berjaya atau tidak, itu adalah hak yang akan diberi oleh mahkamah berpandangan pada semua dokumen-dokumen materi yang ada. Di baru-baru ini kamu dengar baru dalam 2-3 hari lepas, Mahkamah Tinggi telah berikan satu pampasan kepada satu warga negara Pakistan, di mana dia membawa motor, ada petrol, ada lubang dekat jalan raya. Dia saman pada JKR. Berjaya dapat pampasan dalam 50,000 ke atas baru 2 hari lepas. Jadi ini menunjukkan satu leading case. Bukan semestinya warga asing tak boleh saman. Dia saman JKR dan saman kerajaan Malaysia. Kerana jalan dia tidak lancar dan memberi satu memberi satu bahaya kepada penunggang motosikal sana. Jadi dia berjaya dapat saman ni baru 2 hari lepas kes dia. Jadi berpandangan pada itu, saya nak bagi tahu bukan tak boleh saman, semua boleh saman. Tapi sama ada dia boleh berjaya atau tidak. Kita semua boleh saman civil mana-mana, saman defamation kita nak buat semua boleh. Tapi sama ada boleh berjaya tidak. Mahkamah memberi pandangan yang serius. Saman defamation ni pun kena tahu apa kerugian dia, betul apa. Banyak isu-isu perlu dipertikaikan. So jadi apa perbezaannya permanent resident dengan MyKas ni? Apakah kelebihan dan kekurangan? Macam permanent resident ni ada kelebihan dekat sini, MyKas ni ada kelebihan dia dekat permanent sini. resident sebenarnya dia dah dapat sahkan, mungkin isteri dia atau suami dia warga negara Malaysia, punya anak-anak Malaysia, dah duduk lama di Malaysia dan telah mendapat satu kelulusan daripada KDN dan mereka dapat permanent resident. Tetapi mereka masih lagi permanent resident, PR.
bukan PR. Walaupun PR boleh dibatalkan, saya pernah mengendalikan kes-kes di mana PR telah ditahan atas kesalahan akta immigration dan mereka ditahan walaupun punya 3-4 anak ditahan. Lepas tu kami buat rayuan di Jabatan Immigration Malaysia berpandangan pada mempunyai anak-anak warga negara Malaysia, isteri di Malaysia, mereka dibebaskan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ada yang dibebaskan, ada yang tidak dibebaskan. Tapi semua berikut prosedur lah. Kena ikut prosedur. So ada apa-apa lagi nak undaskan tentang act? Bagi saya undang-undang Malaysia memang berat. Memang dia dapat jelas kata siapa-siapa yang warga negara asing yang ada di sini, dia kena perlu ikut peraturan-peraturan undang-undang Malaysia secara ketat saja. Mesti kena ikut. Tapi apa yang kita katakan, bukan kita katakan menyokong warga asing atau kita tidak menyokong warga asing, tapi dapati saya warga asing juga memberi satu support ekonomi negara juga. Semua pembinaan, construction, semua ada ekonomi. Tapi mereka tidak ada hak untuk bermaharajalela di sini, membuat kes-kes jenayah-jenayah dan menyusahkan warga negara Malaysia. Dia semua kena ikut peruntukan-peruntukan yang sedia ada berdasarkan kepada undang-undang Malaysia. Itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you.